Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera anak-anak satu Al-Hawarizmi. Okey, hari ini kita akan masuk tajuk ayat tunggal dan ayat majmuk. Okey, tanpa membuang masa, jom kita tengok pelajaran kita pada pagi ini. Dan tahniah ya untuk anak-anak yang telah menyiapkan tugasan dengan baik. Okey, kita dah pernah belajar tahu ayat tunggal dan juga ayat majmuk sebelum ini. Jadi cikgu rasa awak semua ingat lagi. Okey, ni adalah tajuk kita. Ini adalah dalam buku teks awak muka surat 113. Kita akan tengok dahulu ayat tunggal, lepas tu barulah kita akan tengok ayat majmuk. Ayat majmuk ni terhasil daripada ayat tunggal. Sebab tu kita kena tengok ayat tunggal terlebih dahulu. Okey, jom kita baca sama-sama. Perangkap nyamuk. Nyamuk sangat banyak. Ayah hendak membuat perangkap nyamuk. Ayah memotong botol plastik. Ayah memasukkan gula merah. Ayah menuang air panas. Ayah mengacau bahan-bahan itu. Ayah menuang bancuhan itu ke dalam botol. Ayah mencampurkan ragi. Nyamuk akan tertarik dengan bahan campuran ini. Perangkap nyamuk inovasi ini amat berguna kepada kita. Sekarang kita dapat tidur dengan nyenyaknya. Okay, aktiviti untuk muka surat ini adalah memahami ayat tunggal berdasarkan gambar. Okey, apa yang Cikgu Fika telah baca tadi itu kita panggil sebagai ayat tunggal. Nampak tak ayat tunggal ni? Okey, kita tengok apa maksud ayat tunggal dalam bijak bahasa ni. Cikgu tulis dekat dalam kotak ni supaya nampak lebih jelas. Ayat tunggal ialah ayat yang mempunyai satu subjek dan satu predikat. Maksud dia ni satu subjek ni contoh ayah, nyamuk, ayah, nyamuk. Itu kita panggil sebagai subjek. Lepas orangnya, lebih kurang macam maksudnya orang, nama orang, haiwan, manusia. Dan satu predikat ni, maksud dia lebih kurang huraian kepada apa yang orang tu buat. Penjelasan kepada contoh macam ni. Nyamuk sangat banyak. Nyamuk tu subjek. Sangat banyak tu huraian yang dia nak beritahu. Sangat banyak tu adalah predikat. Huraian kepada nyamuk tu dia nak beritahu. Nyamuk tu sangat banyak. Jadi kalau awak nampak ayat tunggal ni selalunya ayat dia pendek-pendek. Ni nampak pendek-pendek, ringkas-ringkas je ayat dia. Ringkas dan senang nak faham. Pendek-pendek je. Okey, kalau kurang jelas kita tengok ni cikgu dah masukkan dalam bentuk jadual. Yang kat sebelah sini subjek nampak. Ini cikgu ambil 3 contoh ayat dalam ayat tunggal yang cikgu Fika dah baca tadi tu. Okey, ni cikgu ambil yang ni kan ayat pertama ni. Nyamuk sangat banyak. Nampak cikgu dah pecahkan dia kepada subjek dan predikat. Kalau subjek nyamuk, predikat sangat banyak. Yang kedua, kat bawah ni, ayah memasukkan gula merah. Cikgu ambil ayat daripada muka surat 113 tadi tu. Ayah adalah subjek, orangnya, bendanya. Apa manusianya, haiwannya. Contoh kalau ayat depan tu abang nak beritahu kucing itu sedang makan. Maksudnya subjek dia adalah kucing itu, predikat sedang makan. Itu contoh. Jadi kita tengok yang ni. Ayah tu subjek, predikat dia adalah memasukkan gula merah. Jadi subjek ni selalunya ada satu ataupun dua perkataan. Contoh kalau macam satu atau dua perkataan, kalau nama orang Pak Cik Malik. Jadi awak akan letak Pak Cik Malik sedang membasuh kereta. Jadi Pak Cik Malik tu masuk ke dalam subjek, sedang membasuh kereta masuk ke dalam predikat. Jadi subjek ni selalunya satu ataupun dua ataupun tiga perkataan saja dia berada di depan sekali sebab subjek. Ayah mencampurkan ragi. Ayah berada di subjek, mencampurkan ragi berada di predikat. Jadi maksudnya di sini ayat tunggal dia hanya ada satu subjek dan satu predikat sahaja. Satu subjek dan satu predikat sahaja. Jadi selalunya ayat dia ringkas-ringkas, pendek-pendek.
Okey, boleh. Sekarang kita nak tengok ayat majmuk. Majmuk. Okey, ini adalah dalam buku teks muka surat 114. Jom kita baca sama-sama. Mari kutip durian. Pada musim buah-buahan, Kalang dan keluarganya pulang ke kampung. Datuk Kalang ada dusun durian. Dusun durian Datuk terletak di lereng bukit. Bukit itu tidak tinggi tetapi curam. Datuk memasang jaring di sekeliling dusunnya. Buah durian yang gugur akan tersangkut pada jaring tersebut. Datuk membawa buah durian dengan trailer motosikal atau lori. Datuk menjual buah durian kepada peraih atau pemborong. Okey, aktiviti untuk muka surat ini adalah mengenal pasti dan membina ayat majmuk. Okey, sekarang awak nampak tak tulisan yang diwarnakan dengan warna merah? Itu adalah ayat majmuk. Okey, kita tengok bijak bahasa apakah yang dimaksudkan dengan ayat majmuk. Ni, ayat majmuk ialah cantuman dua ayat tunggal atau lebih. Tadi kita dah tengok ayat tunggal kan? Daripada ayat tunggal itu, bila dia dicantumkan dua ayat tunggal ataupun lebih, itu kita panggil sebagai ayat majmuk. Dan ayat majmuk ni selalunya menggunakan kata hubung untuk mencantumkan dua-dua ayat tersebut. Ingat lagi tak kata hubung yang kita dah pernah belajar sebelum ini? Cuba fikir dahulu apa contoh-contoh kata hubung yang kita pernah belajar dalam kelas sebelum ni. Cikgu Fika pernah tanya. Cuba fikir dulu. Lepas ni bila cikgu sebutkan kata hubung tu, cuba awak cek, awak periksa betul ke tak apa yang awak fikirkan tu. Contoh kata hubung adalah dan, tetapi, atau, apa lagi? Sambil dan lain-lain lagi. Okey, ini adalah maksud yang dimaksudkan cantuman dua ayat atau lebih. Dua ayat tunggal atau lebih. Ini contoh, cikgu ambil, ini adalah pecahan dia tahu. Cikgu ambil yang pertama ni. Kalang dan keluarganya pulang ke kampung. Nampak tak ada kata hubung di situ. Jadi cara awak untuk mengenal pasti sama ada ayat tersebut adalah ayat tunggal ataupun ayat majmuk adalah dengan tengok sama ada dalam ayat tu ada tak kata hubung. Contoh dalam ni. Kalang dan keluarganya pulang ke kampung. Jadi bila ada perkataan dan ni, kita dah tahu itu adalah ayat majmuk. Dia menggabungkan dua ayat menjadi satu. Ini adalah contoh ayat yang dia gabungkan menjadi satu. Kalang pulang ke kampung. Keluarga Kalang pulang ke kampung. Jadi bila digabungkan ayat tunggal ini menjadi ayat majmuk, dia akan bertukar menjadi Kalang dan keluarganya pulang ke kampung. Kenapa dia tak tulis Kalang dan keluarga Kalang pulang ke kampung? Awak tak perlu nak ulang nama Kalang banyak kali. Jadi awak boleh tukar dengan perkataannya. Ni nampak ni contoh. Kalang dan keluarganya pulang ke kampung. Ini adalah kata ayat majmuk. Dia menggabungkan dua ayat ni menjadi satu ayat. Jadi awak tak payah nak ulang. Jadi bila ada wujudnya ayat majmuk ni, awak tidak perlu mengulang-ulang perkataan tu. Contoh, pada musim buah-buahan, Kalang pulang ke kampung. Keluarga Kalang pulang ke kampung. Jadi bila awak baca ayat dia menjadi macam tak berapa cantik kan sebab macam berulang-ulang. Jadi sebab tu wujudnya kata ayat majmuk. Dia nak bagi cantik ayat tersebut digabungkan jadi satu ayat. Jadi orang boleh faham dengan hanya membaca satu ayat sahaja. Contoh, pada musim buah-buahan, Kalang dan keluarganya pulang ke kampung. Dah, jadi kita tahu Kalang dan keluarga sekali pulang ke kampung. Jadi tak payah nak ulang berulang-ulang kali bila menggunakan ayat majmuk. Contoh yang kedua, cikgu ambil yang ni, tulisan warna merah ni. Bukit itu tidak tinggi tetapi curam. Nampak ada perkataan tetapi. Kalau ada perkataan tetapi itu adalah kata hubung. Sebab tu cikgu cakap ayat majmuk ni dia menggabungkan dua ayat tunggal ni dengan menggunakan kata hubung.
dan, tetapi, sambil, atau. Itu semua adalah kata hubung yang dia guna untuk menggabungkan ayat tunggal yang pendek-pendek itu digabungkan menjadi ayat majmuk. Contoh, ini adalah contoh dia bila ini adalah ayat majmuk. Bila dipecahkan menjadi ayat tunggal akan jadi macam kotak warna jingga ni, warna oranye ni yang cikgu warnakan ni. Contoh yang pertama, ayat yang pertama, bukit itu tidak tinggi. Bukit itu curam. Jadi bila cara untuk menggabungkan dia adalah kata hubung yang sesuai adalah tetapi. Jadi dia tak perlu ulang. Bukit itu tidak tinggi tetapi bukit itu curam. Tak payah ulang sebab apa? Sebab dah ada perkataan bukit itu sekali pun cukuplah. Jadi awak hanya ulang sekali sahaja. Bukit itu tidak tinggi tetapi curam. Jadi ayat pun jadi cantik dan sedap didengar. Tidak perlu ulang, bukit itu tidak tinggi tetapi bukit itu curam. Jadi macam panjang sangat kan. Itu dah gunanya kata majmuk. Bila ada perkataan yang sama, dia boleh buang perkataan tersebut sebab maksudnya sama. Okey. Okey, kita tengok contoh yang bawah ni. Datuk membawa buah durian dengan trailer motosikal atau lori. Okey, jadi bila kita pecah, ini adalah ayat majmuk. Apa kata hubung yang dipakai dalam ayat ni? Mana satu? Atau kan? Jadi bila kita pecahkan dia menjadi ayat tunggal, ayat tersebut akan terhasil yang pertama, Datuk membawa buah durian dengan trailer motosikal. Itu adalah ayat yang pertama. Lepas tu ayat yang kedua, ayat tunggal yang kedua adalah, awak tak boleh tulis lori je. Awak kena ulang balik ayat yang sama. Sebab ini ayat majmuk ni sebenarnya adalah ayat tunggal yang dia cantumkan. Jadi awak akan ubah Datuk membawa buah durian dengan lori. Bila kita pecahkan ayat majmuk menjadi ayat tunggal, kita akan mengulang kembali ayat tersebut. Kecuali yang belakang ni je lah yang kita ubah. Sebab dia kata trailer motosikal atau lori. Jadi ayat tunggal yang pertama adalah Datuk membawa buah durian dengan trailer motosikal. Ayat tunggal yang kedua adalah Datuk membawa buah durian dengan lori. Jadi bila dua ayat tunggal ini dicantumkan dengan menggunakan kata hubung, dia akan bertukar menjadi Datuk membawa buah durian dengan trailer motosikal atau lori. Itu adalah kata ayat majmuk. Okey. Okey. Okey, itu sahaja penjelasan Cikgu Fika untuk ayat tunggal dan ayat majmuk pada hari ini. Jika ada apa-apa soalan atau kurang jelas, boleh tanya Cikgu Fika tahu. Okey, ini adalah latihan awak pada hari ini. Buat buku aktiviti muka surat 41 dan 42. Muka surat 41 dan juga 42. Okey, itu sahaja daripada Cikgu Fika. Jika ada apa-apa soalan seperti biasa boleh tanya. Awak menyiapkan tugasan.